Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melihat bermacam-macam cara untuk mengelirukan umat Islam daripada ajaran Islam sebenar, dengan wanita menjadi imam, azan seperti orang Islam, Asyhadu anna al-Masih huwa Allah. pemakaian tudung di kalangan Kristian, bacaan Bible seperti Al-Quran, nasyid yang disangkakan qasidah pujian kepada Nabi Muhammad tetapi bukan, dan masjid yang menyokong golongan LGBT, dan bermacam-macam lagi yang kita tidak tahu. Hari ini saya nak share kenapa perkara ini berlaku. Jadi tengok video ini sampai habis untuk mendapat penjelasan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga diberi kesihatan berpanjangan dan dipermudahkan segala urusan, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini saya nak share mengenai kekeliruan yang diada-adakan, yang diciptakan, ada yang disebabkan oleh fahaman liberal dan juga amalan agama Kristian yang hampir menyerupai Islam. Antaranya ialah gerakan liberal yang cuba mengubah dan juga menormalisasikan apa yang bukan daripada ajaran Islam tetapi ia terlihat seperti Islam. Mereka membolehkan agar wanita boleh menjadi imam dengan makmum yang bercampur antara lelaki dan juga perempuan, bahkan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan mereka membaca dengan bacaan ayat Al-Quran, solat sama seperti orang Islam pada umumnya, sampaikan boleh memberikan khutbah Jumaat. Perkara ini bukan hanya berlaku di satu tempat, tetapi ia berlaku di berbagai tempat dengan kaedah yang sama. Not the path of those whose portion is wrath or who go astray. Amin. Maka mereka jelas telah pun menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Dan antara tokohnya ialah Aminah Wadud yang belajar sehingga PhD dalam bidang pengajian Islam dan juga bahasa Arab. Setinggi manapun dia belajar, jelas perkara itu telah pun bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dan sampai ke hari ini ada juga orang yang melakukan perkara yang sama, iaitu membolehkan orang perempuan dijadikan sebagai imam dan makmumnya lelaki dan juga bercampur antara lelaki dan perempuan. Dan terdapat juga usaha daripada beberapa pihak yang sengaja meniru amalan yang dilakukan oleh umat Islam tetapi ditukar kepada fahaman Kristian. Antaranya ialah azan yang dilakukan oleh seorang padri Kristian Asyhadu anna al-Masih huwa Allah. Hayya 'alal khalas, hayya 'alal khalas, fal khalasu khairun minal maut, fal khalasu khairun minal maut. Hayya 'alas salah, hayya 'alan najat, fal khalasu khairun minal maut. yang bila kita lihat lengkap dengan dahinya berwarna hitam, sedangkan Kristian Protestan tidak sujud. Macam mana dahi boleh jadi hitam dan berjubah serta berserban putih? Bila kita tengok siapa padri ini, ternyata ia adalah padri Kristian yang bernama Zulkarnain dan tidak pun memakai jubah putih dalam majlis yang dia hadiri, tetapi hanya memakai kot dan juga tie. Dan secara asasnya tidak pernah lagi dalam sejarah orang Kristian memanggil penganutnya ke gereja dengan menggunakan azan. Bahkan bila kita cari dalam internet,
memang tidak akan jumpa, sebab perkara itu sengaja dicipta oleh mereka dan diada-adakan oleh mereka. Kenapa orang buat macam tu? Tidak lain, tujuannya adalah untuk mengelirukan umat Islam, cuba membuat persamaan dengan Islam agar ada yang ikut kepada mereka. Maka kita kena hati-hati dan dengar betul-betul azan yang dilaungkan bila ada azan-azan yang baharu. Di samping itu, kita juga kena tahu bahawa terdapat Kristian daripada Arab yang menyerupai umat Islam daripada segi pemakaian, bahasa dan beberapa amalan, sedangkan ia adalah Kristian Ortodoks. Ada perbezaan antara Kristian Ortodoks dan juga Kristian Katolik dan Protestan. Kristian Katolik berpusat di Vatikan dan menggunakan bahasa Latin, sedangkan Kristian Ortodoks menggunakan bahasa asli sesebuah negara dan tidak berpusat pada satu-satu tempat. Tapi hari ini kita cuba bahas Kristian Ortodoks yang hampir menyerupai Islam dalam beberapa perkara dan juga amalan. Kristian Ortodoks yang berada di tanah Arab, antaranya Mesir, Lubnan dan juga beberapa negara Arab, mereka membaca Bible menggunakan bahasa Arab. فسأله تلاميذ قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه. Dan bila kita dengar, maka kita akan menyangka ia adalah Al-Quran, sehingga kan boleh membuat kita keliru. Dan kalau kita yang tidak tahu bahasa Arab, mungkin lepas baca tu kita boleh ucap Sadaqallahul Azim, sebab kita tidak tahu. Maka dari itu, kita di Nusantara ni kenalah ambil tahu kewujudan perkara ini. Dan bacaan bahasa Arab bukan hanya dibaca kepada Bible, tetapi dibaca juga di dalam syair-syair dan puji-pujian mereka, sehingga kan kita tidak dapat membezakan antara kasidah pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan juga syair mereka kepada Yesus. Agak suka untuk membezakan perkara tersebut. Meskipun begitu, ada juga beberapa golongan yang sengaja menggunakan ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai nyanyian serta diiringi dengan muzik. Persamaan yang lain ialah memakai hijab ataupun tudung. Dalam Islam, wanita diperintahkan untuk memakai hijab sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang beriman, hendaklah mereka melabuhkan tudungnya, hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Di samping kewajipan kepada wanita Muslim untuk memakai hijab, terdapat juga pengaruh wanita Kristian Ortodoks ni. Bila kita tengok, maka kita akan menyangka bahawa mereka adalah Muslim, sebab dari segi menutup aurat, kadang mereka lebih baik daripada sebahagian wanita Islam sendiri. Dan kalau di negara Arab ni, kita boleh tengok sebahagian wanita di sana yang memakai tudung, tetapi dalam masa yang sama menggunakan rantai salib yang mereka bawa. Dan sebenarnya ia juga berlaku di Nusantara seperti di Indonesia, dan mungkin juga ada di Malaysia, tapi tidak banyak. Dan ada beberapa kes yang seorang wanita memakai tudung kemudian meninggal dan didapati memakai salib di lehernya. Hakikatnya mereka itu sebenarnya bukanlah Muslim, tetapi Kristian Ortodoks Syria. Sudah menjadi budaya mereka untuk memakai tudung dan wajib memakai tudung ketika mereka berada di gereja ketika melakukan ibadah ataupun ritual. Perkara ini mungkin juga akan menjadi kekeliruan kepada sebahagian umat Islam jika mereka tidak tahu. Apa-apa pun kena berhati-hati dan kena selidik, kerana terdapat sebahagian wanita Arab yang memakai tudung tetapi membawa gelang ataupun rantai yang bersalib. Sahabat semua, persamaan lain antara Islam dan Kristian Ortodoks ialah solat. Umat Islam solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Tetapi mereka solat 7 waktu. Mereka menambah solat tahajud dan juga solat duha.
Dan cara mereka solat pun ada persamaan, tetapi tidaklah sama kerana mereka hanya solat 3 rakaat. Rakaat pertama mereka berdiri sahaja sambil membaca dalam bahasa Arab, Yunani dan juga Ibrani. Pada rakaat kedua pula mereka akan rukuk dan juga sujud. Dan ketika rukuk maka mereka akan melakukan tanda salib. Dan pada rakaat ketiga mereka akan membaca pengakuan dan doa-doa yang lain. Seterusnya, Kristian Ortodoks ni juga mereka berpuasa. Kalau Islam berpuasa sebulan di bulan Ramadan, tetapi mereka berpuasa 40 hari berturut-turut ketika di bulan April. Amalan berpuasa ini tidaklah terlihat sangat sebab ia dilakukan secara individu. Dan mereka Kristian Ortodoks ni juga melakukan haji, tetapi bukan ke Mekah. Mereka melakukan haji ke Palestin, sebab Palestin yang terdapat Masjidil Aqsa yang menjadi tempat suci umat Islam, tempat suci Kristian Ortodoks dan juga tempat suci Yahudi. Maka sampailah hari ini 3 agama besar ini berkongsi dan juga berebut untuk mendapatkan Palestin. Persamaan daripada segi tempat ibadah ialah Kristian Ortodoks ni mempunyai kubah seperti orang Islam, iaitu bulat seperti bawang. Yang membezakannya adalah salib bagi Kristian dan juga bulan dan bintang bagi orang Islam. Untuk pengetahuan sahabat semua, sebenarnya Kristian Ortodoks ni bukanlah baru, bahkan telah lama wujud sejak abad ke-5 Masehi lagi, dan mereka tidak meletakkan patung di dalam gereja seperti Kristian Katolik. Mereka hanya meletakkan tanda salib. Tetapi ia mula tersebar dan orang tahu di Nusantara ini sekitar tahun 2019. Dan beberapa tahun sebelumnya. Dan hangat juga diperkatakan kembali disebabkan kebelakangan ini terdapat beberapa imam besar Kristian Ortodoks ni masuk kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberitahu kebenaran kerana mereka tahu Islam adalah agama yang benar, seperti apa yang berlaku juga di Rusia. Dia membuang segala jawatan kesenangan yang dia ada hanya untuk mencari kebenaran, iaitu pada Islam. Sahabat semua, apapun kita kenalah berhati-hati dan janganlah mudah terikut-ikut dengan mana-mana ajaran baru ataupun benda-benda yang pelik, sebab agama Islam ini dah sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka agama Islam telah pun sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia. Allah sediakan agama Islam kepada manusia yang bersesuaian dengan fitrah mereka. Manusia ini perlukan Tuhan. Maka adanya Allah yang Maha Esa. Tidak ada 2 dan 3, bukan patung yang dicipta dan juga dilukis. Laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Semoga Allah memberikan pengakhiran yang baik kepada kita. Semoga Allah tetapkan kita di jalan yang benar, dijauhkan daripada perkara-perkara yang sesat dan menyimpang. Amin amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.